أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى غضنا في المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sambungan ke surat yang ke-25 ayat 158, masih dalam juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar, tanda-tanda agama Allah. Min sya'airillah, sebagai tanda-tanda agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa mengerjakan haji Baitullah, ziarah ke Baitullah, aw i'tamara, ataupun mengerjakan umrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tiadalah mengapa berulang-alik di antara keduanya, yakni mengerjakan haji, mengerjakan sa'i. Wa man tatawwa khairan, barang siapa sukarela untuk daripada kebaikan membuat yang sunat, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah membalasnya serta mengetahuinya. Baik, yang pertama sebelum kita pergi pada huraian yang lebih lanjut, kita lihat tentang syiar. Min sya'airillah. Allah sebut tentang syiar. Syiar ini sebagai satu tanda kebesaran Allah. Apa-apa saja yang kita buat untuk meletakkan syiar agama Allah, buatlah, sebab dia merupakan syiar. Azan tu syiar. Jadi azan lah. Kuat mana boleh kuat lah, sebab dia menambahkan ada orang Islam di sini, ada surau sini, ada panggilan untuk datang ke sini. Itu syiar. Apa lagi? Kita pakai songkok, tu syiar yang menunjukkan kita orang Islam. Kita jalan-jalan dekat bandar, tengok orang pakai songkok, jadi kita automatik terkeluar mula Assalamualaikum, sebab dampak syiar pada dia. Tapi kalau tak ada, kita pun nak bagi pun agak-agak juga, ni betul Melayu ke bukan? Tengok macam sepek-sepek je mata, kan? Rupa-rupanya Islam, sebab dia tidak ada syiar pada diri dia. Apa? Janggut syiar. Janggut syiar. Rasulullah yang ajarkan gitu. Kita tak berasa saja nak pergi bubuh dia janggut suka-suka, tak. Kerana ada syiar kita ikut. Banyak, semuanya syiar Allah Ta'ala. Yang membesarkan Allah Ta'ala tu, kita buat perarakan Madu Rasul tu syiar. Jadi orang tahu orang Islam, Masya Allah hebatnya, buatlah. Kerana dia syiar, silakan.
Jadi yang takut nak melambangkan syiar agama Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan kita takut nak tuju agama Allah? Patutnya kita kena bangga dengan syiar-syiar agama. Syiar. Jadi kalau dekat traffic light di Malaysia ni belum ada lah. Dekat traffic light orang datang minta sedekah. Kalau dekat simpang-simpang traffic light di Indonesia banyak. Kita berhenti traffic light je, akan datang lah. Dia main gitar, nyanyi lagu. Sambil tu kita nak bagilah kat dia. Jadi dia tengok, kalau orang tu tengok pakai ikat kepala, pakai cermati hitam, muka ala-ala gangster, lagunya lagu rock sikit. Lagu rock sikit. Macam-macam lagu lah kalau lagu-lagu rock kan. Kalau dia tengok pakai songkok lah tu, dia tukar lagu nasyid, tiba-tiba lagu Selimut Putih keluar. Sebab dia tengok orang tu lain, maka datang dengan lagu lain. Jadi begitulah dalam orang Islam ini, bila dia melambangkan syiar-syiar agama banyak, maka orang bukan Islam dengan sendirinya rasa segan daripada orang Islam. Silakan untuk syiar agama Allah Ta'ala, patut kita kena perbanyakkan lagi syiar-syiar ini. Jangan sampai makin lama makin tenggelam. Buat menara Kubah atas surau, atas masjid, itu syiar. Kalau kita berdiri tinggi-tinggi, kita duduk dari jauh, kita nampak ada tiang, kan masjid ada satu tiang tinggi tu, apa dia terpacak besar. Nak buat apa lah benda ni, membazir ni? Kan ribu-ribu nak buat benda tu, nak menara bagi tinggi tu menara tu. Nak hanya buh kubah satu, buh mikrofon bagi tinggi, itu syiar. Maka kerana syiar lah silakan. Macam tu. Nanti cari pula, ni tak ada dalam sunnah Nabi pun tak buat pula. Dia main sunnah Nabi, ni bid'ah pula, lagi kacau. Kerana dia syiar, tuan-tuan tengok masjid saya pergi ceramah baru ni, satu surau, subhanallah. Saya ingat masjid, punya surau. Menara pun kami cantik lagi, surau dia pun kami lawa. Ni koman, kurang. Alhamdulillah. Macam tu lah kan. Punya cantik dia buat, yelah masjid, surau cantik, tapi jemaahnya kurang. Daripada surau yang sederhana, jemaah ramai. Mana nak? Lagi baik masjid surau cantik, jemaah pun ramai. Jadi bila kata buat syiar ni tuan-tuan, buatlah, tak ada masalah, kerana dia syiar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan diikuti oleh para salafus soleh. Bukan hanya tertinggal dekat Rasul, diikuti oleh orang-orang soleh yang terdahulu. Mereka itu lebih alim, lebih soleh, lebih jauh daripada kita. Maka apa yang diamalkan oleh orang-orang soleh, dalam kitab menurutkan dalam disebut bahawa dalam kitab Sirus Salikin disebutkan, kita dengan orang soleh ni jarak dia 700 tingkat. 700 tingkat kita dengan orang soleh. Setiap satu tingkat nak pergi kepada satu tingkat yang lain, jarak dia 500 tahun perjalanan. Cuba bayangkan macam mana. Kita dengan ulama 700 tingkat. Di antara satu ke satu tingkat itu, jarak dia 500 tahun. Cuba kali tengok berapa jarak dia. Macam tu kita nak merendah-rendahkan ulama. Macam tu kita nak menghina ulama. Kita nak kata ni imam ni tak betul, imam ni tak betul. Masya Allah. Tiba-tiba orang nak merendah-rendahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nak kata pada Imam Maliki, Imam Hanbali. Siapa kita? Tak layak langsung nak mengatakan pada mereka. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, subhanallah, baru Imam Nawawi punya karamahnya hebat. Kalau dia pergi ziarah orang sakit, orang tu tengah sakit terbaring, dia datang saja, orang tu dah terasa badan dah kebah sikit kalau demam. Dia duduk lama sikit, orang tu dah bangun duduk. Dia balik saja, orang tu sihat. Dia balik saja daripada ziarah orang sakit, dia sihat, orang tu sihat. Bayangkan karamahnya macam mana. Ini rumah bukan hebat-hebat, subhanallah. Allah Ta'ala bagi karamah kepada orang-orang saleh. Pada mereka itu mempunyai karamah-karamah yang besar. Sebab itu kita cari orang-orang soleh untuk tumpang barakah dia. Kalau barakah kita je tak cukup, keberkatan min sya'airillah, dengan syiar-syiar agama Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita kena buat. Sebab mereka, kalau kita tak buat, mereka yang lain akan buat syiar agama mereka. Kadang-kadang Kristian ni bukan ada orang pun, saja dia pacak sana, dia pacak tiang tanya. Bila kita lalu tengok, ada Kristian sini, orangnya tak ada.
Orang tak mana-mana punya orang datang hanya untuk dia letakkan satu sana satu sini. Mereka sengaja buat untuk nak menunjukkan mereka itu syiar mereka besar, mereka banyak, padahal kita lagi banyak kerana kita malu dengan syiar kita. Baik, Safa dan Marwah. Cerita Safa dan Marwah ni asal usulnya macam mana sehingga turun ayat ni? Adalah dua buah bukit yang letaknya bersetentangan dengan kota Makkah. Lembahnya menjadi persa'ian. Sa'i orang haji ataupun umrah, orang tempat berulang alik sebanyak 7 kali. Ni 7 kali ni pun ada juga yang duk kira 7 kali tu. Sekali pergi Safa, ni Marwah. Dia pergi Safa ke Marwah, dari Marwah patah balik ke Safa, baru sekali. Ada yang kira macam tu. Ni faham tu ni? Daripada Safa pergi Marwah, pusing sampai Marwah, patah balik, baru 2 kali. Dia nak dapat 7 kali tu pergi lagi 3, 4, patah balik 5, sampai 6, sampai 7. Maknanya berapa kali tu? 14 kali. Baru dia kata 7 kali. Dia ingat 1 kali tu, 1 kali pergi Safa, patah balik ke Safa balik, baru kira 1 kali. Ya Rabbi, sebab itulah kena belajar. Pergi umrah main ikut-ikut kawan. Dia kata, siapa ajar ni? Ada satu kawan daripada Pakistan ajar. Dia kata, saya jumpa orang ni, orang tu aja, dia kata dia ni memang tiap-tiap tahun datang umrah, setahun berapa kali datang umrah, tapi cara sa'i dia macam tu lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Siapa ajar macam tu? Dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, pergi lagi 5, patah balik 6, dan perakhirnya habis di Marwah. Safa ke Marwah, habisnya di Marwah yang ke-7. Tu pusingannya 7 kali, tak sampai 14 kali baru habis, bukan. Jadi kalau tak belajar main pergi-pergi tu, yelah maklumlah orang pergi umrah sekarang, orang banyak duit, asal dia duit je boleh pergi umrah. Pergi umrah bawa satu family, macam pergi makan angin pula. Pergi family tu bagus dah, pergi ramai-ramai tu bagus dah, cuma kena pergi tu niat ibadah kepada Allah. Ada satu orang datang jumpa, dia kata dia nak pergi angkat nikah. Dia nak pergi umrah ni, dia bawa berapa orang, tunang dia, bapa mentua dia sebagai ni wali, bawa imam sekali pergi, hampir 20 orang sponsor nak bawa pergi ke Mekah kerana nak angkat nikah di hadapan Baitullah. Mulia niat tu, mulia sangat, subhanallah, mulia sangat niat tu, bagus dah. Tapi saya bagi tahu, perbetulkan niat. Pergi umrah bukan kerana nak angkat nikah, pergi umrah kerana nak buat umrah ibadah kepada Allah. Angkat nikah tu belakang. Dah niat nak pergi angkat nikah tak betul. Angkat nikah dekat sini pun boleh, kat mana-mana pun boleh. Lepas angkat nikah pergilah ke sana. Iya, nak pergi angkat nikah dekat sana, tapi niat nak pergi tu apa? Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu dikira dengan niat. Jadi kata Allah, bukan kau datang kerana aku. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah, kami datang. Kerana apa kau datang kemari? Kerana nak angkat nikah ya Allah. Nasib biar Allah kata pergi balik. Sebab itu kena betulkan niat. Ada duit banyak nak pergi umrah pun silakan, tapi betulkan niat. Bukan nak bawa anak-anak, tak ada apa nak buat, kata cuti sekolah bulan 12 ni, budak-budak pun cuti, duit terlajak laris. Apa duit? Duit terlajak laris, banyak duit. Jadi bawalah budak-budak pergi berjalan-jalan makan angin ke umrah, sambil-sambil pergi umrah, sambil-sambil pergi umrah. Subhanallah. Sampai macam tu. Sebab orang sekarang dia bukan nak faham ilmu, dia suka beramal. Tapi bila amal tanpa ilmu, amal itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu kena faham baik-baik. Sama dalam bab-bab yang lain. Baik, daripada Safa ke Marwah, Allah jadikan itu keduanya sebagai syiar agamanya, atau tempat orang menyerahkan bakti dan taqarrub, yakni mendekatkan diri kepadanya, iaitu sebagai lambang taat setia. Kalau kata lambang taat setia sebagai hamba Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan protes. Itu taat. Jangan pandai-pandai protes. Jangan suka-suka protes apa yang diajarkan oleh Allah. Ni kenapa ni ya Allah? Apa ada berjalan sana patah balik-balik, ada apa? Jangan sampai protes apa yang perintah Allah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan pandai-pandai protes. Kalau kita mengaji sunnah pun tak habis, jangan cepat nak membida'ah. Mengaji hadis pun tak habis, baru tahu sikit dah nak bida'ahkan, habis dah.
Pasal apa? Pasal mengaji baru kitab RM2. Kitab RM2 tu mengaji. Orang mengaji dah kitab tebal 3 jilid dah yang tebal ni. Khatam berapa kali ulang. Tapi tiba-tiba kita nak buat sikit. Dia kata saya tak jumpa pun dalam hadis kata gini. Memang tak jumpa. Kau mengaji kitab RM2. Mana nak jumpa? Kita mengaji kitab RM45. Bukan nak cerita mahal harga kitab. Nak ceritakan dah mengaji tebal lagi. Kau mengaji lagi baru jumpa. Jadi sebab tu bila kata dia syiar Allah, bila kata perintah Allah, perintah Rasul, jangan siapa-siapa membantah, kerana ini merupakan lambang hamba untuk taqarrub ilallah. Taqarrub tu apa? Nak dekatkan diri dengan Allah. Kita nak dekat diri dengan Allah. Allah kata semayang, itu perintah Allah. Semayanglah. Dalam Quran kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam Quran kata aqimus salah, dirikan semayang. Macam mana cara nak semayang? Tak tahu, wahai Allah. Allah utuskan Nabi SAW. Allah utuskan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ajar cara kita semayang. Dari mana pula Rasulullah ni belajar semayang? Oh, tuan-tuan, ni kita pergi Mekah. Kalau pergi Mekah, dekat dengan Hajar Aswad tu, ni dia punya bucu dia gini, 1, 2, dia kan segi macam tu kan. Daripada sini Rukun Yamani nak pergi ke Hajar Aswad. Daripada Hajar Aswad nak pergi pintu Kaabah. Okey, boleh bayangkan. Ni dia letak kotak. Muka ni pula tiba-tiba kotak ni datang. Saja nak jadi contoh. Ni Hajar Aswad bucu ni. Ni Rukun Yamani. Di Ketawah. Sini apa ni? Hajar Ismail. Daripada sini, bucu sini Hajar Aswad, depan ni pintu Kaabah. Depan pintu Kaabah ini jarak lebih kurang dalam 3 kaki ke tengah sikit pintu Kaabah itu. Di situ ada marmar yang warnanya coklat. Marmar lantai Kaabah tu ada apa? Pergi ke belum ni? Tanya tak jawab ni. Warna putih. Tapi putihnya special. Pijak tak panas, sejuk je. Tengah panas pun dia sejuk je. Dekat situ keluar garam melejat kaki panas. Jadi di semua putih, tapi di antara pintu Kaabah ni dengan tempat terbelah sini sikit, itu warna coklat. Untuk apa? Di situ sebagai tandanya malaikat Jibril alaihissalam turun mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Macam tu. Tempat itu mata apa? Malaikat Jibril alaihissalam turun bagi tahu, wahai Muhammad, ini dia waktu zuhur dah masuk. Waktu zuhur masuk, malaikat Jibril turun dan bagi tahu ini waktunya dan begini caranya. Habis dah pukul 4 lebih, turun lagi kali kedua. Waktu asar dah habis, waktu zuhur dah habis. Habis daripada waktu zuhur, nanti masuk waktu asar, turun lagi bagi tahu ini waktu asar dah masuk. Sampai dekat pukul 6 lebih, dekat nak maghrib, turun lagi kali kedua bagi tahu waktu dah habis. Waktu masuk pukul berapa, waktu habis pukul berapa, matahari bagaimana, semuanya diajar oleh Rasulullah, diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kalau kita tengok imam-imam semayang, jadi nak merasa tengok kat TV. Kat TV apa ke malam-malam itu? Hijrah ke ISIS ke? Yang daripada Mekah tu. Hijrah jadi hijrah malam tu dia tunjuk imam tengah semayang. Biasanya kalau imam semayang dekat Kaabah, itulah tempat imam duduk. Mengambil berkat tempat Jibril alaihissalam turun, kat situlah dia duduk semayang. Kat situ betul-betul tempat tu. Kan biasa tu dia zoom ke lah dan nampak kan, oh kat situ rupanya yang ustaz cerita tu, itulah dia tempat. Jadi Nabi bukan semayang sendiri-sendiri. Nabi diajar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabat ikut. Sahabat-sahabat ikut semua sampailah pada salafus soleh, pada tabi'in, pada tabi'in, sampailah kepada ulama, sampailah kepada kita. Jadi soalannya sekarang, kita semayang ikut siapa? Kita semayang ikut siapa? Ikut atuk kita ke, ayah kita ke, nenek kita je semayang? Ataupun ikut suka aku je? Allah, takbir pun dah tak betul. Allah, suka-suka je. Sallu, semayanglah kamu bagaimana kamu lihat aku semayang, kata Nabi. Maka kena ikut cara semayang. Betulkan takbir. Yang tu dah alhamdulillah, dah belajar lama dah. Ni benda yang kita baru jumpa, yang saya pun baru dengar, subhanallah, baru tahu. Berpuluh tahun dah semayang, rupa tak tahu. Apa tuan-tuan? Benda yang sangat-sangat kecil kita kena betulkan.
Pertama sekali kita letak tangan waktu tahiyat. Ni kepala lutut kita. Ni lutut engkau, ni lutut aku. Macam mana ke? Ni kepala lutut kita belah kiri. Ni tahiyat. Jari ni jangan lebih daripada lutut. Jari ni jangan lebih daripada lutut. Jangan ni lutut, ni kepala, ni jangan kita. Tak betul. Dia kena sama dengan lutut. Dan tangan sini jangan pegang. Kan kita kadang letak ni pegang kepala lutut gitu. Bagi letak elok-elok. Letak elok-elok bagi sama dengan paha lutut atas tu, sebab kita sedang menghadap Allah Ta'ala. Ini cara adab dengan Allah. Ikut siapa aja, ulama ajar begitulah. Jadi letak tangan ni betul-betul. Tak gini betul-betul. Jangan duk letak macam ni. Ni nak tembak orang. Pang. Ada tak gini, ada yang tegak-tegak gini. At-tahiyatul. Lu apa hal lah? Tu yang belum yang gede-gede gitu. Itu lagi geram tengok tu. Rasa nak tangkap je jari dia kan. Yang perempuan tak tahu dalam telekung macam mana gerak dia. Kita tak nampak tak kalau gede-gede nampak dalam telekung tu. Siapa suruh benda-benda macam ni? Dari mana dapat? Tak pernah jumpa ulama-ulama sebelum begitu. Biasa je dia tenang. At-tahiyyatul mubassas. Ni tangan ni tak elok, sopan elok. Jangan lagi pegang kepala lutut. Habis Ustaz, selama ni kami buat dah berpuluh tahun dah, macam mana Ustaz? Sah, bukan sembahyang tak sah. Sembahyang itu sah, cuma tak sempurna lagi cara kita sembahyang bagaimana diajar Rasulullah SAW. Adab dengan Nabi kita, adab dengan Allah Ta'ala. Ya. Lagi apa? Sikit-sikit je benda kecil-kecil ni. Ketika kita tahiyat, tahiyat awal ni kaki kiri ni, kita duduk atas kaki kiri ni, dan kaki kanan kena tegak dan lipatkan jari. Saya termasuk orang yang sakit jari kalau kena, aduh, menyengit-nyengit muka sakit. Tapi kalau dah kerana Rasulullah yang suruh, berani lawan. Kalau Rasulullah yang kata begini caranya, ya Rasulullah, kalau kerana Rasulullah ajar begini menghadap Allah Ta'ala, ya beginilah, sakit pun sakitlah, tak apa, tahanlah. Macam tu. Kerana apa? Sami'na wa ata'na, kami tahan ya Allah. Jangan duk buat style kita sendiri. Dulu sebenarnya kadang-kadang duk macam ni, kaki belakang kan. Kadang-kadang tak lipat jari. Suka-suka hati, suka sakit kita buat. Habis tak sah ke? Sah. Cuma tak sempurna. Jadi kita tengah nak bagi sempurna belajar. Kita betulkan balik. Tegakkan kaki, jari ni kena lipatkan. Ni bukan jari tangan, jari kaki ni kan, tangan lebih buat sini belakang. Ni kaki kiri, kita duduk atas kaki kiri dan kaki depan. Ni tahiyat awal. Begitulah tahiyat akhir, duk tawaruk, saya ingat begitu. Jari pun kena lipat juga. Tahan, sakit pun sakitlah. Nah, tak apa, kalau kerana Allah dan Rasul yang suruh, aku ikut. Kenapa kita kena ikut sunnah tuan? Besok mati baru kita tahu kat mana. Kat mana kita nak kutip pahala. Kata Allah, pergi cari kat mana kau ada buat kebajikan, kat mana kau ada pahala. Ketika itu sikit apa pun, walau ada sebutir kebaikan pun kita nak kutip semua, kerana dia akan membantu kita dalam timbangan di mahsyar besok. Jadi sekarang ni kalau buat benda-benda sunnah, ikutlah. Jangan duk banyak protes. Sebab kita tak faham. Kita belajar berguru, bila ada guru ni, inilah kita nak berubah. Bila kita boleh berubah, alhamdulillah kita dapat ikut acuan yang betul. Dua. Yang ketiga bagi salam. Ketiga bagi salam. Saya pun tak perasan, tuan-tuan pun tak tahulah kalau dah mengaji perasan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tak ada apa salah pun. Kat mana tak kenanya? Punya salah. Macam mana? Ketika bagi salam kena menghadap Kaabah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesaikan Assalamualaikum kepada Kaabah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, pusing. Tak apa. Patut patah balik ke tempat asal. Assalamualaikum warahmatullahi, baru pusing. Jangan sambil Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah buat gitu kan? Siap beralih ke belakang. Dia ni merdeka. Yang sana pula dia siap letup perut pinggang lagi. Oi, salam macam tu. Kita masih dalam ibadah, dalam solat. Lah, tak perasan selama hari ni. Jadi ingat, kita dah sembahyang. Bila dah fil alami innaka hamidul majid, tegakkan kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patah balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab di hadapan kita adalah Kaabah, Baitullah. Macam tu sembahyang. Ni baru buat sembahyang, belum buat haji ni. Cerita ni, buat haji ni, Safa Marwah ni. Saya nak betul takut tertinggalkan, lupa. Masa tak banyak. Ustaz Express nak datang pun payah, dah dapat nak balik cepat pula tu. You know, I'm busy man. Allahu Akbar.
Dalam baru ni saya sama dengan Haji Imam dengan Ustaz Adnan Man, ada 4 orang wakil daripada Melaka, kami ke Bogor. Alhamdulillah jumpa di Bogor. Kami tak jumpa Melaka ni, kami jumpa Bogor. Kami dekat-dekat jauh. Dalam kuliah dengan Tuan Guru Syekh Nuruddin, daurah selama 4 hari. Jadi dapat ilmu ni daripada Tuan Guru yang sahih. Tuan Guru daripada mana? Tuan Gurunya, Tuan Guru daripada Tuan Guru sampailah kepada imam-imam yang muktabar. Rupa-rupanya ada lagi dalam hadis yang jarang-jarang dibongkar, diceritakan oleh para ulama, tok-tok guru dan ustaz, tentang kalimah zikir sebelum qamat. Saya mengaku, saya kata saya tak tahu, saya bukan mengaji banyak kitab pun. Saya mengaku saya baru jumpa, saya baru dengar, subhanallah, ada rupanya. Ya Rabbi, sebelum zikir habis sembahyang, habis azan kita sembahyang sunat. Betul, sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, sebelum sembahyang sunat itu ada lagi zikir minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebelum solat, mohon Allah ampun kepada dosa-dosa kita. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita sebelum solat lagi, kerana kita berzikir puji kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana cara diajarkan dan mengikut sunnahnya, kata subhanallah, 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 subhanallah berapa kali? 10 kali. Daripada Tuan Guru Al-Alamah Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki. Rujukan kita detail, rujukan kita lengkap. Ini Tuan Gurunya. Lepas tu la ilaha illallah daripada subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Lepas tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Kemudian lepas tu alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. 4. Ulang balik, ingat tak ni? 1, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, puji Allah dulu. Yang kedua, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bersihkan hati kita, sifat-sifat Allah, bersihkan Allah yang maha esa, tiada Tuhan, hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah, 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 sebut dulu, puji Allah dulu. Yang ketiga, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang keempat, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dan yang kelima, kita istighfar, minta ampun. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah 10 kali kita baca. Lepas tu baru qamat. Masya Allah, aku ingat selama hari ni dah betul dah. Ada lagi? Ada. Itulah bila mengaji dengan tuan-tuan guru yang alimnya, tinggi ilmunya, kita dapat benda-benda yang halus-halus ni. Saya ni tumpang-tumpang, kami ni tumpang-tumpang belajar, dah dapat keberkatan daripada orang-orang soleh. Subhanallah, ada lagi yang halus-halus ni. Ya, tiba-tiba buat balik kat sini. Bila buat balik kat sini, kita pun buatlah, kita pun nak amal lah benda yang dapat ilmu. Rupa-rupanya ada juga yang tak setuju. Mana boleh buat, tak ada dalam hadis. Kau mengaji kitab berapa ringgit? Cerita balik RM2 punya kitab kan. Mengaji kitab mana? Kaji kitab tak jumpa, memanglah tak jumpa. Nak jumpa, jom kita pergi Bogor, kita jumpa sana. Barulah kita tahu dalilnya macam mana. Jangan protes benda yang kita tak mengaji, benda yang kita tak faham, yang kami ambil daripada ulama-ulama yang soleh. Sebab itu kena beradab dengan ilmu. Kalau inilah arahan Rasulullah SAW, berani kita larang. Mati besok baru kita tahu nak cari dekat mana. Oh, ada rupanya. Kalaulah aku tahu dulu sebelum semayang ada subhanallah, subhanallah ni, pasti aku buat. Masa bila teringat, dah duduk kat kubur. Ya Allah, bagi balik ya Allah, kami nak buat subhanallah. Dah tak ada lagi dah. Sebab itu sekarang bila dibuat, ikut. Yang haram, yang fasik, yang dikatakan bid'ah, kalau lepas azan kita semayang sunat. Lepas semayang sunat, sebelum qamat kita duduk ramai-ramai, kita Bilal pegang mikrofon, kita start berbalai pantun. Pucuk pauh delima batu, kita sambut-sambut balai pantun. Itu batal sungguh. Itu mengarut sungguh. Tak ada dalam dalil hadis. Benda puji Allah, benda kebesaran Allah, dekat mana salahnya? Jadi sebab itu jangan bising-bising, jangan bergaduh. Kalau tak faham, rujuk dulu. Dia bukan sikit-sikit rujuk terus Jabatan Agama Islam. La ilaha illallah. Kan malu muka kita. Yang pergi rujuk terus sampai sana, bukan rujuk buat laporan terus sampai sana. Saya tahu cerita. Ustaz tu di mana? Online, internet.
Kenapa pergi sampai ke sana jauh? Kan boleh tanya ustaz dulu. Ustaz kan ada kat sini, boleh tanya ustaz, betul ke kami nak tanya, nak rujuk ni betul? Saya kata ustaz, ya, naam, bawa kitab semua. Saya pun ada sama-sama. Saya yang suruh, jom kita buat sama-sama. InsyaAllah, saya pergi kuliah di mana? Saya pergi kuliah di Perak. Semua masjid saya ajarkan zikir yang sama. Mereka dah amalkan. Masjid daerah, masjid kampung, masjid semua dah jalankan. Alhamdulillah, tak ada masalah. Sini semua kuliah-kuliah tempat saya akan bagi tahu begini. Ilmu tak boleh suruh, ilmu kena sampaikan. Itu sifat kita belajar. Kalau kita dah dapat satu ilmu, buatnya kita tak sampaikan, besok kejutnya saya mati. Macam mana saya nak jawab dengan Allah Ta'ala? Kau ada ilmu, kau tak sampaikan, kau simpan alaman, kau nak amal seorang-seorang. Jadi makcik ke kakak tu, yang duduk sebelah perempuan, kadang-kadang semain kat rumah kan, main rumah seorang-seorang, biasa rumah, kita buatlah subhanallah, 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 sebelum kamat tu subhanallah, 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 cukup 10 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Oh, betul. Alhamdulillah, baru kamat semayang, seronok rasanya, beza dengan yang sebelum-sebelum ni. Habis kalau terlupa macam mana ustaz, dah kamat dah, Allahu akbar, Allahu akbar, terlupa. Startlah balik. Subhanallah, 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 subhanallah. Buatlah balik. Biasalah mula-mula sementara nak biasa terlupa juga kadang-kadang. Tapi bila lama-lama buat, insya-Allah sari pengingat. Bila zikir, semua ramai-ramai zikir, ramai-ramai istighfar, ramai-ramai puji Allah. Oh, di sana tuan-tuan, kita share di sana ya Rabbi. Ribuan orang yang semayang, bukan ratusan, ribuan orang. Hari terakhir penutup tu beribu. Kita berzikir, ya Allah, faham? Terkenang-kenang, terdengar-dengar seronoknya. Macam ni punya hidup dengan orang-orang soleh, dikelilingi dengan oleh anak-anak murid yang soleh-soleh belaka. 7 orang tamat, 7 boleh buka pondok masing-masing. 7 dah boleh jadi tuan guru di tempat masing-masing. Pakar rujuknya dah ada. Jadi kita bukan nak menyanjung tinggi, nak puji sebarang-sebarang, tak. Ini dibuktikan oleh seluruh ulama-ulama besar. Siapa Tuan Guru Syekh Nuruddin yang jadi sandaran kita ni? Dia adalah Universiti Al-Azhar yang kedua. Kalau Universiti Al-Azhar tu tak ada, dialah tempat rujukannya. Sehingga ulama menamakan dia sebut sebagai Al-Azharus Sani, Universiti Al-Azhar yang kedua. Dan ulama kata lagi, dia bukan Universiti Al-Azhar yang duduk kat sana tu, Universiti Al-Azhar yang bergerak ke sana kemari, dialah orangnya. Baru kita tahu dengan siapa kita nak bekerja, mencari apa, kita berpandukan kepada siapa. Akhir-akhir ini kita sedang berhadapan dengan gejala-gejala fahaman yang macam-macam. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, cari guru yang benar-benar ikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Jangan pergi mengaji suka-suka, pergi dengar dalam YouTube, tengok pula ya An-Nur okey, Mazrah An-Nurnya YouTube okey. Suara apa? Surau Adur. Surau Al-Nur kan apa? Yang tu kira. Pergi mengaji, dengar, tengok dalam online, tengok YouTube yang ustaz pun kita tak tahu. Sila rujuk dulu kalau tak pasti. Jangan main dengar ambil terus. Ustaz ni. Ramai ustaz. Tapi macam-macam yang ada dalam tu. Subhanallah. Jadi saya nasihatkan, ada guru rujuk. Kita takut kita terpesong daripada akidah yang sebenar. Macam-macam. Nak cerita tak cukup dengan masa yang ada, tak cukup. Cuma saya nasihatkan, kalau tak pasti, rujuk dulu. Jangan sampai kita main ikut saja-saja kita tanpa apa-apa ilmu dan nampakkan kebodohan kita. Siapa yang suruh berzikir di sini? Saya yang suruh. Saya pesan pada Ustaz Nan, balik buat. Ustaz Nan kata tak apa ke Ustaz? Buat, nanti saya datang. Jalan terus. Ini ilmu yang kita dapat daripada ulama, daripada tuan guru yang sahih. Silakan jalan terus. Benda baik, kenapa kita nak tunggu? Betul? Nak tunggu bila lagi? Nak tunggu mati? Baru kita nak jalankan? Jalan terus. Tak ada masalah, insya-Allah. Ini mudah-mudahan, saya kata di mana-mana saya pergi tak ada apa hal pun. Surah kecil macam ni pun dah lah tak contek. Tapi air dia sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah sepanjang kuliah sampai kat 20 tahun ni pertama kali dapat air ni. Teh bunga ni. Rezeki apa, dia malas nak buat air, dia bawa yang di kotak ni, dia pergi beli siap dah. Alhamdulillah, saya terima, tak ada masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini, ayat tadi inna safa wal marwata min sya'airillah. Ayat ini menganjurkan kepada sesiapa yang mengerjakan haji waktunya di bulan haji ataupun mengerjakan umrah waktunya di dalam dan di luar bulan haji, hendaklah disertakan dengan pekerjaan sa'i, iaitu berjalan atau berlari-lari anak di antara Safa dan Marwah berulang alik sebanyak 7 kali. Ni kita dah faham dah. Sampai dekat lampu hijau tu kita berlari-lari anak. Pada yang laki-laki sunat berlari-lari. Yang perempuan tak suruh berlari. Walaupun dia kuat berlari, jangan berlari, jalan laju je cukup. Anjuran sa'i menurut ayat ini adalah merupakan satu kelulusan sahaja, yakni satu kebenaran untuk boleh mengerjakannya. Penjelasan hukum dalam soal ini kelak akan diterangkan dengan lebih lanjut. Sebabnya ada setengah kaum Ansar orang daripada Madinah. Kalau kaum daripada Mekah, Muhajirin. Sebelum ayat ini diturunkan, mereka enggan mengerjakannya. Orang-orang Ansar daripada Madinah, dia tak nak buat sa'i. Pelik. Kenapa? Kerana mereka dapati orang-orang jahiliah telah ada terlebih dahulu mengerjakan sa'i itu dengan memuja 2 buah patung. Yang satu patung jantan bernama As-Safa yang terletak di Bukit Safa, dan satu lagi patung betina bernama Nailah yang terletak di Bukit Marwah. Jadi apa orang-orang dulu buat? Orang-orang zaman jahiliah, mereka buat sa'i juga. Dia pergi ke Bukit Safa, ada namanya patung As-Safa. Patung ini patung jantan. Dia pusing patung ni, sampai dekat sini ada satu patung lagi dekat Bukit Marwah ni, namanya Nailah. Jadi dia pusing patung ni. Jadi mereka mengiling patung. Ni asal daripada zaman jahiliah. Jadi orang-orang Ansar daripada Madinah bila datang ke Mekah, dia tak nak buat sa'i. Sebab macam sembah berhala je, ni pusing sini pusing sini. Kenapa jadi begitu? Baca dulu. Maka orang-orang Islam Ansar itu enggan mengerjakan sa'i di tempat tersebut kerana tidak suka memuliakan tempat yang dimuliakan oleh orang-orang kafir ataupun menyerupakan ibadatnya dengan ibadat orang-orang kafir. Tengok, orang Ansar ni orang yang dididik oleh Rasulullah SAW akhlaknya, sehingga apa saja yang dibuat orang kafir dia tak nak. Walaupun hanya dengan suruh sa'i, tak nak. Sahibul Hikayat, cerita dulu-dulu dia kata, ada 2 patung ini pada permulaannya asalnya adalah daripada 2 jenis manusia, lelaki dan perempuan. Yang lelaki itu bernama As-Safa dan perempuan bernama Nailah. Kedua-duanya telah berbuat jahat, yakni berzina di tempat yang mulia, iaitu depan Kaabah. Maka Allah jatuhkan hukuman dengan menjelmakan kedua-duanya menjadi batu dengan tidak mengubah rupa asalnya. Yang lelaki letakkan di Safa dan yang perempuan di Marwah, agar perbuatan keduanya itu jangan ditiru oleh orang lain. Tetapi setelah zaman berbilang zaman, kedua patung itu disembah oleh orang-orang jahiliah. Itulah sebabnya orang-orang Ansar serba salah hendak mengerjakan sa'i di tempat tersebut. Khawatir amalannya mengandungi syubhat, kurang bersih, maka Allah turunkan ayat ini bagi meluluskannya dan membenarkan pekerjaan sa'i itu. Di bukit sana ada satu patung, di Bukit Marwah ada satu patung. Jadi kenapa mereka ini berzina di hadapan Kaabah? Orang jahiliah ni teruk tuan-tuan. Nama pun jahiliah. Jahiliahnya sampai peringkat macam mana? Subhanallah. Mereka tawaf keliling Kaabah tu telanjang bulat. Tu satu. Lepas tu di keliling Kaabah tu digantung berhala-berhala. Sebab Tuhan dia tu dibuat daripada kayu. Yang miskin sikit buat daripada tepung. Yang kaya sikit buat daripada emas, daripada perak, ukir cantik-cantik, letak depan Kaabah, sembah. Yang besar ada namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal. Ini nama-nama persembahan berhala. Jangan nak buat nama Arab, nama anak tak esok. Dia ingat asal Arab je boleh nama anak. Al-Lata, Manna, Hubal. Ni semua nama-nama persembahan berhala. Yang miskin dia buat tepung, dia uli, buat kepala, buat tangan, buat kaki, rupa bentuk Tuhan dia, dia letak kat Kaabah, dia sembah. Dia pusing 7 kali, perut dia lapar. Dia kata, Tuhan, tadi aku dah sembah kau, sekarang aku lapar, aku nak makan. Dia patahkan kepala Tuhan dia makan. Dia patahkan tangan Tuhan dia makan. Yang dia uli tepung macam roti canai tu, dia patah kaki dia makan. Last sekali semua Tuhan dia telan habis. Ni punya jahilnya orang jahiliah, Tuhan dia pun dia makan. Bayangkan punya jahilnya macam mana. Sebab itu kata orang jahiliah, kami yang ada 360 Tuhan ni, Mekah kering, air tak ada, pun susah, hidup miskin. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW suruh sembah Tuhan yang satu. Macam mana nak percaya akal ni?
Kami ada Tuhan 360 gantung keliling Kaabah. Ni semua Tuhan belaka keliling ni. Tiba-tiba, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa. Dia kata, macam mana Tuhan yang satu nak sembah? Yang ni pun teruk dah, yang satu lagi kami teruk, tak ada makan miskin lah kami kali gini. Nampak tak akidah mereka pada ketika itu cukup berat. Ni bila belajar berakidah Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan kita. Sebab nak kekal dalam hati kita ini semua Tuhan-Tuhan. Dalam bahasa fiqh, bahasa tauhid, ni pernah diajarkan dulu. Apa beza Tuhan dengan Allah? Tuhan ialah apa-apa yang kita anggap boleh memberi bekas. Tu bahasa tauhid kata beri bekas. Maksudnya boleh beri kesan. Apa-apa yang kita anggap boleh bagi kesan, itulah Tuhan. Allah ialah yang boleh mengadakan dan mentiadakan. Yang mengadakan Allah, yang mentiadakan Allah. Yang kita anggap boleh bagi kesan, maka itulah Tuhan. Contoh gini, kita demam, batuk, kita makan ubat. Kita makan ubat, dalam setengah jam tu baik, sihat. Allah dia kata, macam mana kau sihat ni? Tu ubat tu bagus makan tu. Kau makanlah ubat tu. Memang sihat kata. Siapa beri kesan pada kesihatan dia ketika itu? Dia kata, pada anggapan dia, ubat. Maka siapa Tuhan dia? Ubat. Nampak tak? Macam mana macam kita jahiliah juga jadi. Apabila kita anggap ada benda boleh bagi kesan pada diri kita, maka itulah Tuhan. Jadi, kena bersihkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan Allah, yang mendatangkan penyakit pun Allah, yang menggerakkan tuan-tuan kemari ni Allah, yang menggerakkan saya datang kemari pun Allah. Semuanya atas kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita melainkan kehendak Allah. Cuba dengar azan. Bila Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua jawab sama je, ikut balik kan? Jawab dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab dia sama. Tapi pada kalimah hayya 'alas solah, marilah sembahyang, jawabnya la haula wala. Kenapa kat situ tiba-tiba la haula wala tak ikut balik? Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa. Marilah menuju solat, marilah mengerjakan solat, marilah untuk kita menuju kejayaan. Kalau kita tidak ada la haula wala quwwata illa billah, kalau Allah tak tolong kita, tak sampai kita. Allah gerakkan fikiran, Allah gerakkan hati, Allah gerakkan tangan, gerakkan kaki, bangun kita menuju rumah Allah. Itu panggilan Allah, membesarkan Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni dikasihi Allah sebab Allah izinkan kita datang ke rumah Allah lagi. Allah sayang, Allah bagi kita datang ke rumah Allah, duduk dekat sini dengar lagi kuliah. Alhamdulillah, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Alhamdulillah. Bagaimana yang tak pernah datang ke rumah Allah? Takut-takut tak tersenarai dalam nak masuk ke rumah Allah. Tak apa, kata Allah, kalau kamu tak mau ingat Allah ketika kamu sihat, tunggu kamu sakit, aku akan paksa untuk kamu ingat Allah. Ni bahasa dalam kitab hikam kata. Kalau masa sihat tak nak ingat Allah, tunggu kamu sakit, aku paksa kamu ingat Allah. Cuba tengok orang kalau dah sakit, dah kena operation dada, kena masuk hospital IJN, duk jantung, semayang tak boleh, apa pun tak boleh. Yang dia boleh Allah, 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 pegang tasbih. Masa tu dia ingat Allah. Masa bila dia ingat Allah? Masa sakit. Masa sihat? Oh my God, OMG, dia tak ingat Allah. Masa sihat kau tak ingat Allah. Last sekali kau masih hidup, kau tak nak ingat Allah.
Masa hidup kau tak nak datang rumah Allah, kau tunggu kami angkat kau ramai-ramai, bawa kau datang ke rumah Allah masa kau mati. Sebab itulah masa kita sihat ini, kerjakanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diajarkan kepada kita. Ni cerita bab Safa Marwah ni dah banyak yang faham, dah biasa dengar. Perjalanan daripada Safa dan Marwah itu, sebab itu Allah Taala turunkan ayat. Allah kata apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka kerjakanlah. Barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah, maka laksanakanlah ibadah ini. Safa dan Marwah itu syiar Allah, bukan pergi sembah berhala sana, sembah berhala sini, tak ada. Yang dulu-dulu pergi Mekah dapat tengok, dapat boleh panjat kat bukit tu. Oh, yang sebelum-sebelum lagi dia panjat. Sekarang ni dia tak ada dah, dia tutup dah. Dia tutup sini kaca, tutup ujung sana. Dia dapat tengok je lah. Di batu hitam tu dah tertutup. Dulu-dulu habis-habis tawaf, tengah-tengah nak sa'i, habis sa'i boleh duduk rehat atas batu tu, tengok Kaabah daripada jauh. Allah, hai, kenangan-kenangan duduk di atas batu tu. Boleh tegak gambar, cuma masa tu tak boleh selfie. Pasal tak ada handphone. Jadi gambarnya ramai orang tegak gambar atas tukuk demi selfie tu tutup tu dah, tak ada dah sekarang dah. Boleh tengok je lah, kalau tuan-tuan pergi tengok, oh ni Bukit Safa, tinggal sikit je pun lagi, tapi dah tutup, tak boleh nak dekat tu je lagi. Tapi jadi sampai di Marwah kita bergunting, lepas bergunting tu selesai. Para ulama telah bertelingkah tentang hukum sa'i di antara Safa dan Marwah di dalam mengerjakan ibadah haji atau umrah. Sekumpulan mereka berpendapat hukumnya wajib dan dikira sebagai rukun. Maka sesiapa yang meninggalkannya tidak sah haji atau umrah. Golongan ini termasuk Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa yang bagi fatwa? Tu, sa'i itu merupakan rukun dan hukumnya wajib. Siapa yang buat haji dan umrah menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang baca kunut sembahyang subuh, Imam mana? Imam Syafi'i. Tiba-tiba ada orang kata haram baca kunut sembahyang subuh. Dia marah kita ke dia marah Imam Syafi'i? Kita ni ngikut je. Yang ngajarkan tu Imam Syafi'i. Jadi pandai-pandai kata dia dengan Imam Syafi'i pula dia lagi terror. Pandai-pandai pula kata berbid'ahkan pula. Tu sebabnya kalau tak nak buat, silakan. Tapi jangan membid'ahkan orang yang nak buat. Itu syarat dia. Kalau tak nak buat tahlil, tak payahlah, tak ada masalah. Tapi jangan membid'ahkan, jangan mengatakan kamu sesat, yang buat tahlil ni sesat. Jangan. Semuanya ada dalil-dalil belaka. Kalau tak nak baca talqin di atas kubur, bawa jenazah sampai dekat kubur, lepas tu kambus ke tanam? Kalau kambus ni orang ke bukan? Tanam. Lepas tanam semua pekat balik. La ilaha illallah. Kita duduk baca talqin dulu. Bacalah, tak ada masalah. Kan ada jenazah nak keluar daripada rumah. Kan angkat jenazah nak keluar daripada rumah. Kan? Tiba-tiba ada orang jerit, Al-Fatihah. Kita pun baca. Tiba-tiba ada orang kata, jalan terus. Bid'ah, jalan terus. Ya Allah. Baca Fatihah pun tak boleh, bid'ah. Kan kekacau tu. Ada macam tu. Jenazah nak keluar daripada rumah, nak keluar tu tak boleh, macam bid'ah. La haula wala. Yang bid'ah tu jenazah nak keluar rumah berbalai pantun. Tu bid'ah. Main pantun pula depan tu. Ada setengah tempat dia lawat macam ni. Lalu kot bawah tu pula. Ni jenazah tengah bawah ni. Lalu kot bawah tu sampai kat depan tu. Lepas tu ambil penyapu, sapu jalan sementara dah dalam rumah sampai nak keluar tu sapu jalan. Kita tanya, kenapa sapu jalan ni? Sebab supaya jalan dia mudah ke syurga. Ini dah bukan bid'ah, ni sesat dah jadi dah. Ada macam tu. Tuan-tuan tak ada tengok dengar. Ya Rabbi subhanallah. Sebahagiannya ambil penyapu sapu sambil jenazah lalu dia sapu-sapu supaya jalan dia mudah masuk ke syurga nanti. Tak ada kena mengena dengan sapu engkau tu dengan syurga, tak ada kena mengena. Apa yang bukan-bukan yang kita buat atas kubur? Bila tiba bulan puasa, pakak-pakak pergi balut tiang kubur, batu nisan. Balut kain putih. Yang tak sempat balik dah telefon kata susah hati betul lah. Kubur mak tu tak balut-balut lagi kain putih. Apa hal?
Apa kena mengena kain putih itu dengan batu nisan? Tak ada, yang tu memang tak perlu pun. Apa lagi yang kita duk buat sekarang ni? Duk pergi buat kepuk atas kubur. Banyak kali dah ulang, kepuk tak boleh, ini tanah wakaf. Melainkan kalau tanah tu nak runtuh ke, tak apalah buat. Saja-saja buat untuk tahu mamar, cantik-cantik, botal. Dia kata, saya sayang sungguh mak saya. Kalau sayang masa dia hidup tu kau buat. Bukan masa mati kau buat kubur cantik-cantik. Masa hidup ni pergi buat rumah banglo dekat mak sebiji. Mati esok buat tai cantik-cantik, buat pula tempat duduk kerusi tepi tu satu. Senang dia kata datang nak duduk baca Yasin. Oh, banyak cantik kau. Kenapa tak buat macam kubur Cina tu terus? So sikit sampai ke bawah. Kena halang sayang dekat mak. Bukan itu. Jangan duk buat benda-benda yang bukan-bukan, tak perlu pun. Banyak benda-benda yang bukan-bukan kita buat. Hari 40 hari, hari pecah perut, hari pecah biji mata, hari apa lagi? Hari turun nisan, hari ke-100. Hari-hari ni semua amalan Hindu. Ni kena buang. Jangan duk buat. Nak buat kenduri hari 120 ke, buat. Nak buat kenduri hari ke-36 ke, buat. Tak ada kena mengena dengan hari 40 tu, tak payah. Tak usah duk ikut-ikut benda-benda yang begitu. Dah belajar, dah mengaji, jangan duk buat macam tu lagi. Ni kenduri apa ni? Ni kenduri nak turun batu nisan. Minta maaf, saya tak payah pergi. Apa kena mengena kenduri batu nisan? Turun je lah batu nisan. Tak boleh ustaz, dia kena banyak pulut kuning. Lepas tu kena buah asap sikit. Lagi dah, batu nisan tu dah seram. Kau tambah seramkan lagi korang begitu kan. Aduh, kemian pula lagi. Lagi seram batu nisan. Dah ambil batu nisan tu, bismillahirrahmanirrahim, salawat, bubur dah, cacak, selesai masalah. Tak susah-susah apa-apa. Tak ada kena mengena apa pun. Apa lagi tu dah buat potong jambul. Awak tak potong kepala terus? Potong jambul tu tak ada masalah, tapi ambil buah kelapa tu pula sebiji bolam tu, dah lah kelapa susah nak cari mahal. Dia potong bubur rendam, pupur bundam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ambil pula tepung, kenjir-kenjir kat muka budak tu, lemah budak tu gitu je. Kadang-kadang pergi majlis apa orang panggil? Majlis berendui apa ni? Kau jambul lah. La Allah. Kita dah selawat tu kan, sallallahu ala Muhammad. Dia pun pusing. Kita pun berdiri semua. Tiba-tiba keluarlah baby, ikat kepala sikit, reben atas kepala budak tu. Mari kita pun potong. Ya Allah, kena potong jugalah jadi dia. Kekesian tu. Amalan mana dapat ni? Yang tu sungguh tak ada pun, tak perlu pun. Nak buat jumpa dengan orang soleh. Yang ada tahnik untuk belah mulut ada, didoakan oleh orang soleh ada. Bawa balak, bawa kat imam. Imam pula isap gudang garam. Bukan imam sini. Belah muntah budak tu dalam tu. Ya Allah, besar-besar rupanya budak ni kena gudang garam imamnya mulut dulu ni kata. Gurau jangan ambil hati pula. Silap tahnik rupanya. Yang mana? Ambil cincin. Orang dulu ambil cincin, buat belah mulut pakai cincin supaya mulut dia jadi emas. Nanti kalau bercakap emas, ya Allah, mana dapat benda-benda mengarut ni belaka? Tak ada pun. Sunnah mana pun tak ada. Nabi kata tahnik itu ada, bagi nama ada, cukur kepala rambut anak tu cukur. Ni amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Ikut sunnah, jangan ikut kepala sendiri, jangan. Baik, sekumpulan yang lain pula berpendapat bahawa hukumnya bukan rukun, tetapi tatawu', yakni yang dikerjakan dengan sukarela sebagai satu sunat sahaja. Sesiapa meninggalkannya sah haji atau umrahnya, tetapi dikenakan atasnya dam. Golongan yang ketiga pula berpendapatnya, jika sa'i itu ditinggalkan oleh seseorang, tiadalah terkena apa-apa ke atasnya. Jadi ada tiga pendapat. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuma beza je, kalau kita pergi ke Mekah, masjid tu, Masjid Haram tu, masjid, kita tengah-tengah sa'i, kita sedang melakukan sa'i, tiba-tiba azan semayang. Jadi kita semayang dekat situ ataupun kita nak semayang masuk ke dalam sana. Jadi dia ni istimewanya Mekah. Tempat sa'i tu ketika waktu semayang, hukum dia sama dengan Masjidil Haram. Maknanya dapat pahala sama 100,000 macam Masjidil Haram juga. Tempat sa'i tu. Jadi kita terus semayang di mana tempat kita berhenti dalam sa'i tadi, kita terus semayang kat situ. Bila habis saja waktu semayang, dia jadi tempat sa'i balik macam biasa balik. Tu beza dia di Mekah. Tempat sa'i itu. Tu menurut mutawif yang duduk kat sana. Cara kita tanya macam mana macam ni? Rupanya ya. Jadi bila sa'i, saya kata sa'i itu, kita semayang lagi situ, ganjaran pahalanya sama dengan Masjidil Haram dari itu. Ini jangan kita faham, kita bila dengar azan kita lari masuk dalam, kita tinggal ni petah balik sini. Tak boleh lah, kena belajar.
Baik, jadi sebab adanya pertelingkahan pendapat dalam ayat ini, maka ialah kerana memandang pada lafaz fala junaha alaih, yang artinya maka tiadalah mengapa. Dipercayai pula tiada berdosa mengerjakannya, maka masuklah perkara ini dalam hukum-hukum wajib, sunat dan mubah. Tak ada masalah. Kita tak bincangkan pasal soal hukum, kita cuma nak fahamkan sejarah sa'i. Dan turunnya ayat ini kerana ada orang daripada sahabat Ansar yang tak nak sa'i kerana katanya ada sini adalah tempat ada 2 biji patung dulu, maka kami tak nak ikut orang-orang yang sembah berhala. Maka Allah turunkan ayat, sebenarnya kata Allah, sa'i ini adalah sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Baik, sikit lagi kita habiskan. Mengikut zahir ayat ini, tidak ada yang menunjukkan bahawa sa'i itu wajib atas sebaliknya, kerana lafaznya umum mengandungi ketiga-tiga hukum itu. Tidak ditentukan salah satu hukumnya, mungkin wajib, mungkin sunat, mungkin pula mubah. Adapun hujah-hujah Asy-Syafi'i dan pihak yang bersetuju dengan tentang wajibnya melakukan sa'i dan menjadi rukun haji ataupun umrah adalah banyak dalil Imam Syafi'i. Di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i sendiri dan dari jalan sanad menerusi Safiyah binti Syaibah, katanya yang bermaksud. Tengok sandaran Imam Syafi'i dari yang katakan wajib tu dekat mana. Sanad menerusi Safiyah binti Syaibah, katanya yang bermaksud. Siapa yang kata? Rasulullah kata, telah menghabarkan kepadaku anak perempuan Abi Tajzah yang bernama Habibah, salah seorang perempuan suku Bani Abdidar. Dia berkata, saya telah masuk ke rumah keluarga Abi Husain bersama-sama dengan perempuan-perempuan Quraisy untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Masuk tengok Nabi tengah buat Safa dan Marwah. Maka saya telah lihat baginda bersa'i, kainnya berpusing, terangkat kerana terlampau derasnya berjalan. Nak ceritakan jalan laju. Hingga berani saya katakan bahawa saya ada ternampak lutut baginda dan mendengarnya pula bersabda, kerjakanlah oleh kamu sa'i kerana Allah telah tulis wajibkan di atas kamu. Hadis ini sah, disahkan oleh Ad-Daruqutni. Itu sandaran pada Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa sa'i itu menjadi rukun haji dan umrah. Sebab apa? Sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sanad ni apa? Ada orang ambil sanad kain, shawl, ada orang ambil sanad kayu sugi, ada orang ambil sanad tasbih, kan? Ni tasbih ni ada sanad ke tak ada sanad? Apa benda sanad-sanad ni ustaz? Ada tasbih. Lepas tu ada orang ambil sanad serban. Apa benda sanad-sanad ni? Sanad ni hubungannya sampai Rasulullah. Sanad ni hubungannya sampai Rasulullah SAW. Kita baca hadis, kitab mana kita baca? Pengarang tu sampai tak sanad daripada Rasulullah? Kita beli buku kat kedai, sampai tak sanad daripada Rasulullah? Kita sembahyang, hubungannya sampai tak daripada Rasulullah? Tu sebabnya perlunya sanad. Macam tu pula. Habis kalau tak sampai macam mana? Sampai tak sampai dia bukan sanad, dia penat. Dia tadi sanad, dia penat. Kita belajar kitab daripada hadis Arba'in Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis 40. Hadis 40 tu pengarangnya Imam Nawawi. Banyak lagi imam lain pada karang lagi. Tapi yang ambil daripada kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita ambil daripada siapa? Saya cerita Tuan Guru ni lah. Kenapa Tuan Guru ni? Tuan Guru Syekh Nuruddin ni sanadnya sampai Imam Nawawi. Sampai Imam Nawawi. Sebab tu Tuan Guru yang boleh memberikan sanad, sebab mereka ini ada sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu hubungannya. Bukan sampai kat kita-kita je, tak. Daripada dia kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada tuan gurunya, tuan gurunya kepada tuan guru, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hubungan sanad. Jadi kalau selama hari ni kita buat amal ibadah, kita buat amal ibadah macam biasa, tapi tak terasa sebab kita tidak ada sanad seperti itu. Rupanya bila belajar bersanad ni seronok, macam ni baca kitab, macam ni belajar, macam ni rupa-rupanya. Semuanya itu ada sandaran-sandaran sampai kepada Rasulullah SAW. Dia ada yang disebut dengan musnid. Jadi sanad tu, orang yang beri sanad tu disebut dengan musnid, orang yang layak memberi sanad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita faham daripada ayat 158 daripada surah ini Al-Baqarah, dan menjadikan sebagai satu ilmu kepada kita untuk kita amalkan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan.
Ya. Ya. Menangkan benda tu yang saya tahu benda-benda ni. Jadi macam mana cara yang sempurna sekali kita beritahu masyarakat supaya dia Rasulullah kita buat pasal macam benda baru kita panjat semua kan tak terasa. Baik, ketika Imam Nawawi rahimahullah ta'ala selesai wuduk dan dia pun zikir pelan-pelan, bukan selesai wuduk, Imam Nawawi datang dan Imam Nawawi ternampak satu hamba Allah pakai serba putih siap berwuduk dan datang dekat Imam Nawawi. Dia kata, kau baca apa tu? Zikir pelan-pelan. Kau baca apa tu? Cukuplah, sebab jangan zikir kuat-kuat, nanti ganggu orang sedang tidur. Imam Nawawi kata, ni siapa dia ni? Rupanya yang datang tu syaitan, iblis. Oh, bila dia kata jangan zikir kuat-kuat, nanti ganggu orang, maka Imam Nawawi lagi kuat dia zikir, subhanallah, 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 lari sampai hilang terus orang tu terus. Syaitan memang suka kita zikir perlahan-lahan, sebab konon-kononnya jangan ganggu orang lain. Jadi menurut daripada hadis yang kita daripada cerita disebut tadi, zikir kuat-kuat tidak jadi masalah, maka malah lagi kuat, lagi bagus. Lari habis setan-setan dekat kampung ni, bukan orang yang lari, setan pun lari habis sampai keluar menyayut bila dengar zikrullah, lari dia. Jadi soalannya, bolehkah kita zikir perlahan-lahan? Sama ada zikir perlahan atau kuat, zikirlah kuat-kuat, tak ada masalah. Ramai-ramai semua berzikir, sebut nama Allah, puji nama Allah, biar bergegar bumi surau ni. Dengan kita berzikrullah, sebut nama Allah ramai-ramai, tak ada masalah. Baik, yang kedua, bagaimana nak bagi tahu pada masyarakat? Ni ilmu dalam masyarakat ni payah. Kadang-kadang ada yang sensitif, ada yang tak dengar. Ilmunya ustaz dah datang bagi tahu sendiri, daripada mulut ustaz sendiri, dan sandarannya daripada siapa kita ambil, saya rasa dah jelas. Itu paling lembutnya bahasa ustaz dah tu. Kalau lembut lagi, datang ke rumah. Dia paling lembut dah bahasa dia. Siapa yang suruh? Saya yang suruh. Amalkan terus, insya-Allah. Daripada ambil daripada Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki. Siapa dia? Panjang cerita dia. Baca riwayatnya, buka baca. InsyaAllah hari tu dah datang lah tempat kita dah. Ya Rabbi, subhanallah, Tuan Guru dah datang tempat kita dah. Kat ni satu-satunya dia kan. Tengok tu dia tegur macam mana. Pegang kitab tangan kiri. Ingat lagi dia tegur situ, yang orang berselawat tu kan. Apa nama? Baca selawat seronok kan. Ya Hanana, ya Hanana. Masa tu dah. Lepas habis kuliah dia kata, lain kali pegang kitab sebelah kanan. Ini kitab ni ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Kenapa pegang tangan kiri? Tangan kiri ni pegang apa? Macam tu pun salah. Ya, adab dengan Allah dan Rasul. Macam itulah ulama orang menjaga sangat-sangat dengan Allah Rasul semulia-mulianya. Jadi kita ni tiru-tirulah orang-orang soleh, insya-Allah. Dia tak apa. Insya-Allah ada kelapangan ustaz datang lagi. Siapa yang rasa-rasa kurang-kurang ni, sila jumpa. Insya-Allah boleh bertanya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kalau 10 tahun tak semayang, 10 tahun. Haramkah bagi dia kalau dia buat solat tarawih? Apa dia kena solat? Dia kena buat solat qada. Qada dulu. Okey, baik. Tidak haram. Siapa pula kata haram sembahyang sunat tarawih? Sembahyang tarawih kalau dia tak buat sembahyang yang dia nak qada dulu. Betul, kedudukannya di antara fardu dengan sunat, kena buat fardu dulu. Jadi yang tarawih lah. Tarawih itu sembahyang sunat, tidaklah sampai jadi haram. Silakan. Yang qada pun kena buat, yang sunat pun kena buat. Jadi yang dia tinggalkan sembahyang selama 10 tahun itu, dia wajib qada. Banyak mana tu ustaz nak kira tu? Agak-agak ada 2 trailer tak kalau berganti beras. Dia tak boleh diganti dengan apa-apa pun, dia kena sembahyang qada juga. Jadi masa sembahyang sunat tarawih tu, dia nak niat sembahyang qada, silakan, tak ada masalah.
Tapi tidak ada hukum haram. Sembahyanglah, minta ampun kepada Allah, teruskan. Mana tahu dalam dia dah terniat nak qada sembahyang, dia telah nak bertaubat kembali kepada Allah. Dengan sembahyang tarawih yang dia buat, dengan dia ikut ramai-ramai itu, hatinya lembut nak kembali kepada Allah. Allah ni sayang kepada kita semua, kasih sangat pada hamba-hamba dia. Jangan cepat-cepat meletakkan hukum haram, halal, makruh, sunat, mubah. Ini bukan hukum kita, hukum Allah. Hukum ini hukum Allah. Siapa berani kata haram benda yang bukan haram? Siapa berani kata halal kalau bukan halal? Siapa punya hukum tu? Allah. Oi, ketika ditanya pada imam-imam ni dulu, saya lupa nama imam Abu Hanifah, Imam Malik, ditanya tentang satu hukum fiqh, halalkah haramkah satu perkara ini, diam dulu, istighfar, minta ampun kepada Allah. Sebab yang dia nak sebut itu adalah hukum itu milik Allah, bukan hukum milik kita. Nak sebut haram tu pun tak berani, kalau takut tersalah. Jadi jangan cepat-cepat sesiapa pun nak mengeluarkan hukum tentang sesuatu perkara yang bukan bidang kita. Minta petunjuk dulu, insya-Allah. Boleh okey, yang qada pun kena buat, sunat pun jalan, tak ada masalah. Ya, bang, ada soalan tadi. Yang sama. Macam mana boleh jadi sama soalan? Masya-Allah. Keliru. Tapi sembahyang qada jalan, tapi sembahyang hukum haram tu jangan. Tak ada begitu. Apa dia? Qada tu. Okey. Qada ni macam kita bayar hutang bank. Kita ada berhutang dengan bank. Bank sekarang buka 24 hours. Pakai mesin, boleh tengah malam, boleh, asal kau bayar dia tak marah. Betul? Bayar sikit-sikit pun tak apa, RM2 sehari pun tak apa, janji dia bayar. Apa lagi Allah Ta'ala? Nak bayar pukul berapa? Pukul 6 pagi, pukul 6 petang, tengah maghrib, silakan. Jangan maghrib lah. Qada lah. Bukan zuhur bayar zuhur, asar bayar asar, subuh bayar subuh. Tak semestinya. Sebab dihutang dengan Allah Ta'ala ni anytime. Allah Ta'ala sentiasa terima kita nak bayar hutang dengan Allah Ta'ala. Tu hutang dengan manusia wajib bayar, apalagi hutang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi wajib kita bayar. Wallahu alam. Okey. Boleh insya-Allah. Ada lagi? Ya. Sembahyang Jumaat 2 rakaat, qada 2 rakaat. Khutbah tu nak sampai dekat tu? Masalah tertinggal sembahyang Jumaat, macam nak qada kan? Qada sembahyang Zuhur tu tak ada kan. Sembahyang Jumaat ni dia hukum yang khas sebab dia ada khutbah dalam tu. Khutbah tu dikira nak kita qada sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat qadakan Allah Taala. Tak lengkap dengan sembahyang sunat qada 2 rakaat saja, tak cukup. Dia ada khutbah lagi dalam tu. Senyap-senyap pegang tongkat seorang-seorang. Ittaqullah. Yang gurau-gurau jadi sembahyang zuhur, insya-Allah bagus. Siapa yang nak teringat nak qada sembahyang itu, Allah kasih tanda, Allah kasih kepada kita, Allah ingatkan kita balik sebelum kita mati. Ya Allah, dulu dia kata zaman naskah dulu ustaz, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Ikut saya, kita zikir sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.